Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Intai Jagat Channel. Nama aku A dan kisah benar seram malam ini bertajuk Nenek. Okay, sebelum tu auzubillahi samii'al alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Okey, sebenarnya ini adalah sambungan kepada kisah sukun yang mana aku post beberapa hari ataupun mungkin sebulan yang lalu. Kepada sesiapa yang tak mengenali lagi channel ni pasal apa, channel ni mengisahkan kisah benar daripada aku dan orang-orang di sekeliling aku, cerita-cerita seram yang diorang sampai kepada aku dan aku sharekan kepada korang dalam channel ni. Terima kasih kepada penonton-penonton yang setia daripada awal aku buat channel ni sampailah sekarang. Terima kasih banyak yang tonton pada awal sampai akhir video ni pun aku sangat-sangat menghargainya. Okey, sebelum tu make sure korang tekan button subscribe, like, komen dan juga share. Kalau boleh tontonlah cerita ni sampai habis supaya korang faham apa sebenarnya yang terjadi. Okay, tanpa membuang masa, mari kita flashback balik cerita yang kita pernah cerita bertajuk Sukun Berdarah. Kita flashback, kisah sukun tu adalah daripada Pakcik Zahid aku ni, bukan nama sebenar. Dia ada kutip beberapa buah sukun, maksudnya mengait dekat pokok sukun belakang rumah aku, which is arwah atuk aku punya. Matlamat dia untuk dapatkan 20 biji buah sukun. Dan somehow waktu dia kait-kait tu, dia dah tengok betul-betul buah sukun tu, tapi yang dapatnya hasilnya adalah 7 biji sahaja ending dia. Sebabnya setiap kali dia nak ambil buah tu hilang. Masa di atas pokok dia nampak buah tu ada 20 biji, tapi bila dia turun pokok, buah tu hanya tinggal 7 biji sahaja. Itu adalah singkatan daripada kisah sukun berdarah lah. Kalau korang nak tahu cerita full dia, korang kena tengok video sukun yang aku akan attach dalam video ni, so korang lebih faham. Ini adalah part 2 kepada cerita sukun tu. Baru-baru ni Pakcik Zahid aku tu ada datang rumah aku dan dia ada cerita kisah sambungan kepada kisah sukun yang mana terjadi pada beberapa bulan lepas tu. Aku tak pasti aku ada mention ke tidak dalam video sukun berdarah sebelum ni, tapi sebenarnya video sukun berdarah tu adalah video terawal yang aku post waktu aku first buat YouTube. Tapi malangnya sesuatu yang telah terjadi dan menghalang aku untuk post video tu pada awal-awal kemunculan aku di YouTube. Dan somehow aku baru post baru-baru ni. Sebab itulah korang tengok intro dia adalah sama dengan intro dia yang asal-asal aku buat YouTube dulu. Kalau korang perasan lah, korang kena tengok tau. Korang kena tengok video sukun berdarah tu dulu, sebab korang takkan faham kalau tak tengok video tu dulu. Ini adalah sukun part 2. Kita start dengan cerita nenek. Kisah ni terjadi pada tahun 2000 lebih, iaitu pada cerita sukun tu berlaku. Dan cerita aku nak cerita ni adalah flashback daripada POV si Pakcik Zahid sendiri. Sebab cerita sukun berdarah yang aku ceritakan sebelum ni adalah daripada POV bapa aku. Kiranya cerita tu dah sampai kepada beberapa telinga sebelum sampai ke bapa aku. So kesahihannya hanyalah 93%. Tapi kali ni adalah POV daripada Pakcik Zahid aku sendiri, daripada mulut orang yang mengalami sendiri. Memang 99% betul. Aku akan bagi masa korang tekan dulu link tu untuk korang tengok video sukun berdarah tu. Okey, korang dah tengok kan? Ini adalah POV daripada Pakcik Zahid aku 3 tahun sebelum kisah sukun berdarah tu berlaku. Sebelum dia kait sukun dekat belakang rumah aku tu, isteri dia tengah hamil. Okey, kita namakan isteri dia Anissa, bukan nama sebenar. Pregnant 7 bulan pada waktu 3 tahun lepas sebelum kisah sukun berdarah tu. Dia mimpi datang dalam image seorang nenek datang menghampiri Anissa dan dia cakap baik-baik dengan si Anissa ni. Dia kata, nenek nak ambil budak dalam kandungan cucu tu. Dah sampai masa dah ni. Dia cakap macam tu. Lepas tu, masa tu bayangkan kalau kita jadi Nisa, kita mestilah tahu yang bayi dalam kandungan kita tu baru 7 bulan. Maksudnya belum masa lagi untuk beranak, faham tak? Tapi tiba-tiba ada orang datang mengaku dia nak ambil budak tu dan dah sampai masa untuk dia melahirkan. Dan somehow, dipendekkan cerita, si Anissa ni dia tak boleh melawan. Dia macam dipukau dalam mimpi tu. Dan dia pun slowly kangkang buka kaki dia dan dia pun beranak. Macam beranak betul-betul tu, ikut arahan nenek yang tiba-tiba datang dalam mimpi dia tu. Push dan somehow dekat tangan nenek tu ada pegang seorang bayi. Bayi lelaki. Maksudnya dah selamatlah bayi dalam kandungan dilahirkan tangan nenek tu, yang entah siapa-siapa tu. Belum si Anissa ni mimpi, dia dah pergi hospital sebab dah 7 bulan dan boleh scan. Dan bila dia scan tu, nampak memang lelaki dalam perut tu. Maksudnya nampaklah anggota badan dia tu lelaki. Dan dalam scan tu nampak ada sesuatu yang terhimpit tau. Maksudnya macam
maybe kaki dia ke ataupun tangan bayi tu terkelepek ke belakang ke ataupun tersengit ke tepi ke. Jadi dalam scan tu nampak macam ada sesuatu yang bertindih dengan bayi lelaki tu. Bila nenek tu dah ambil bayi lelaki tu, si Anissa ni pun terjagalah daripada tidur dia. Dan dia pun panik lah sebab dah 7 bulan. Biasa dah 7 bulan bayi tu akan bergerak-gerak tau. Maksudnya dia akan gerak lebih aktif berbanding bulan-bulan sebelum tu, sebab dah dekat dengan due date kan. Dan bila dia terjaga daripada tidur tu, dia tengok celah kelangkang dia tu basah. Dan itu bukanlah air kencing, macam air toban ke apa tak pasti. Dan perutnya dah diam, maksudnya tak ada pergerakan bayi lagi dalam perut dia tu. Dan dia sebagai seorang ibu, dia dapat rasa yang perut dia tu dah tak ada apa-apa, dah kosong. So dia pun panik lah, dia pun kejut lah suaminya, iaitu Pakcik Zahid aku ni. Dia pun kejut lah, bang, bangun bang, tengok bayi kita dah tak bergerak macam tu. Lepas tu dia cakap lah apa yang dia mimpikan tu dengan nenek dan sebagainya. Lepas tu suaminya pun panik lah, dan diorang berdua malam tu juga terus pergi berjumpa dengan seorang bidan kampung ni yang memang diorang dah kenal lah, memang dia ada ilmu dalam bidang-bidang ni, nama pun bidan kan. Lepas tu dia cek lah perut si Nisa ni. Lepas tu dia cakap, aku rasa dalam perut ni dah kosong ni. Dia kata dah tak ada apa-apa dalam ni, dah hilang, maksudnya budaknya dah tak ada dah. Nanti besok kau kena pergi hospital, kena buang, kena cuci, sebab benda tu dah tak ada, maksudnya dah tak ada bayi, maksudnya dah mati yang macam tu. Tapi perutnya besar lagi, tapi dia dah tak ada pergerakan, dah macam lemah aje. Lepas tu si Anissa ni dengan suami dia, Pakcik Zahid aku pun sedih lah, macam dah 7 bulan tiba-tiba kena ambil kan, maksudnya macam sangatlah sedih. Dan diorang pun besoknya dengan berduka citanya pergilah hospital cek. Bila dah sampai hospital, doktor cek bagai-bagai. Doktor pula cakap dalam perut si Anissa ni bayinya masih ada, tapi jantungnya lemah. So doktor pun buatlah benda yang doktor biasa buat, iaitu mungkin dia bagi cucuk air ke, bagi si Anissa ni, dia suruh Anissa ni rehat ke, supaya bayi tu normal balik, supaya ada balik pergerakannya seperti sedia kala. Tapi mendengarkan benda tu, dorang suami isteri pun macam lega lah sikit. Tapi si Anissa ni sebagai ibu, memang dia alami mimpi tu, dan dia lah ibunya, dia tahu dalam perut dia tu dah tak macam yang sebelum ni. Even ada pun memang dah tak sama macam tu. Dan mimpi tu asyik terngiang-ngiang dalam kepala dia sepanjang dia mengandung tu. Waktu tu Anissa ni mengandungkan anak dia yang kelima. Sepanjang dia mengandung sampailah sekarang, maksudnya sampai waktu tu, tak pernah pun dinamakan anak dia sebelum dia melahirkan. Maksudnya lepas lahirkan baru namakan budak-budak tu. Tapi somehow waktu tu untuk anak kelima tu, selepas dia balik daripada scan dan diorang dah tahu bayi tu lelaki, diorang dah namakan siap-siap budak tu. Entahlah, mungkin gerak hati diorang ke memang nak namakan budak tu awal-awal. So Pakcik Zahid dan juga Anissa ni dah bersetuju untuk namakan bayi dalam kandungan 7 bulan tu Muhammad Anas Shah. Bukan nama sebenar. Nama anak-anak diorang yang sebelum tu, 4 orang tu, semua nama normal, nama orang biasa, maksud nama normal. Tapi kali ni anak yang kelima ni somehow dia bagi nama tu berat, macam nama yang gah, nama yang power untuk budak tu. Hari pun berlalu dan Anissa ni pun tunggu je lah waktu untuk melahirkan. Tapi memang tak sama pergerakannya yang dalam perut ni dengan sebelum dia mimpi nenek tu. Kedua-dua ibu apa ni pun memang dah tak sedap hati tau sebenarnya selepas je Anissa tu mimpi-mimpi tu. So dengan tawakal, dengan ikhtiar yang terakhir, Pakcik Zahid aku ni ambil keputusan untuk jumpa seorang ustaz ni. Ustaz yang memang mahir lah pasal bab-bab ni. Dia kata memang ustaz tu alim lah. Dia tanyalah pendapat ustaz ni, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Lepas tu ustaz tu cakap, macam ni lah Zahid, aku cuma boleh bagi cadangan je, dan selebihnya engkau sebagai bapa kepada budak ni dan juga ketua keluarga kepada keluarga kau kena tolong keluarga kau sendiri untuk dapatkan balik anak kau. Pakcik Zahid aku pun macam, kena buat apa ustaz? Lepas tu ustaz tu pun bagilah caranya. Dia kata, kau cuba baca 40 kali Fatihah dan hembus kepada perut Anissa dengan satu nafas. Tapi bukan 40 kali Fatihah tu satu nafas. Gila kau, memang tak boleh lepas. Maksudnya satu Fatihah tu satu nafas. Maksudnya 40 kali nafas, 40 kali Fatihah, hembus sambil panggil nama budak yang kau dah namakan yang kena curi tu dalam perut si Anissa tu. Saya aku pun okey lah ustaz, nanti saya akan buatlah yang terbaik kan. So dia pun balik. Lepas tu waktu Anissa ni tidur, dia pun buatlah seperti apa yang ustaz tu sarankan. So dia pun start dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia pun bacalah Al-Fatihah dengan satu nafas, 1, 2, 3 sampailah 40 kali Fatihah selamat, sambil dihembuskan sambil panggil
nama yang dia dah namakan tadi awal-awal tu, yang aku cakap bukan nama sebenar, Muhammad Anas Shah. Dia panggil macam dia baca Fatihah, lepas tu dia panggil Anas Shah, mari balik kat papa dengan mama, jangan duduk lama-lama dekat tempat lain, mari balik dengan kami, macam tu. Lebih kurang macam tu lah kan. So dia pun buat. Habis dia 40 kali nafas Fatihah tu, sambil dia panggil nama anak dia yang dia namakan sebelum tu, tiba-tiba perut si Anissa ni bergerak, macam ditendang daripada dalam. Maksudnya macam baby tu kembali aktif. Tiba-tiba perut dia pun bergerak dan tendang. Lepas tu sampai Pakcik Zahid tu pun nampak perut tu bergerak. Anak papa dah balik, dia cakap macam tu kan. Lepas tu dia pun kejut lah si Anissa. Nisa bangun, anak kita dah balik, cakap tu. Lepas tu Nisa ni macam termamai bangun macam, apa dia? Lepas tu memang betul Anissa ni rasa perut dia dah kembali ada tendangan-tendangan. Maksudnya dah mula aktif balik pergerakan dalam perut dia tu berbanding sebelum ni. Lepas tu orang berdua pun dega lah sebab ikut cakap ustaz tu dan dah ikhtiar apa yang patut kan. So sampailah hari melahirkan. Selepas 9 bulan, alhamdulillah bayi tu pun selamat dilahirkan. Tapi ada satu benda yang pelik. Bayi yang keluar daripada perut Anissa bukanlah bayi lelaki. Sebaliknya bayi perempuan yang keluar. Sihat alhamdulillah. Memang nampak semua fizikalnya adalah seorang perempuan. Dan diorang masa tu lagi pelik. Kenapa perempuan? Sebab sekian hari tu lelaki. Memang nampak ada anggota badannya tu memang sah itu lelaki sebelum kena ambil tu. Tak apalah, diorang abaikan dulu sebab alhamdulillah dah selamat lahir lah. Kiranya tak ada apa-apa komplikasi yang pelik-pelik kan. Diorang pun terimalah budak perempuan yang lahir tu dengan hati yang terbuka. Sampailah budak tu dah besar, dah 3 tahun. Iaitu kembali balik kepada masa di mana sukun berdarah 2 yang aku ceritakan tu. Korang dah tengok balik kan cerita sukun berdarah tadi tu. Cerita sukun berdarah tu, waktu si Pakcik Zahid aku ni balik ke rumah dan dia demam 3 hari. Waktu dia demam 3 hari tu, dia mimpi nenek itu. Dalam perakhiran cerita sukun berdarah aku pada yang nombor 1 tu, nenek tu minta nyawa ganti nyawa. Sebabnya dia terbunuh Pakcik Zahid aku, macam terbunuh cucu dia. Dan sebab tu ada darah menitik waktu dia kait sukun tu dekat salah satu kepala pakcik saudara aku yang lain. Macam bertindih punya informasi dia tahu. Mungkin yang kita ingatkan, mungkin nenek tu memang ada banyak cucu. Darah sesiapa pun yang menitik dekat kepala pakcik saudara aku yang lain tu, tak tahulah sama ada memang cucu dia ataupun bayangan mata, ilusi yang nenek tu warning supaya jangan kait. Sebab nenek tu dalam mimpi tu ada cakap, jangan datang ke tempat kami waktu tengah hari dengan muka yang marah. Mungkin waktu tengah hari tu adalah waktu orang keluar mencari rezeki ataupun apa-apa. Dan kita pun tak tahu sebab kita tak nampak dia. Dan sebab itulah mungkin benda tu terjadi. Tapi nak salahkan Pakcik Zahid aku pun tak boleh sebab dia pun memang tak tahu benda tu. Dia tak nampak kan, macam mana nak tahu kan. Dan dalam mimpi tu juga Pakcik Zahid aku cakap dia ada nampak nenek tu sama tempat dekat belakang rumah aku, dekat tempat sukun tu. Nenek tu jalan bersama seorang budak perempuan yang pikul beberapa batang kayu, mungkin kayu api. Budak perempuan tu macam dah besar sikit, mungkin 10 tahun macam tu. Jadi nampak ada seorang lagi budak lelaki yang mukanya sebiji dengan anak Pakcik Zahid aku yang nombor 3 dalam umur 3 tahun, berjalan beriringan dengan nenek tu. Maksudnya nenek tu bersama 2 orang cucu dia, seorang perempuan berumur 9 tahun ke 10 tahun dan seorang lagi umur 3 tahun. Bayi-bayi 3 tahun, dia agak-agak macam tu lah, bayi-bayi 3 tahun dan mukanya sebiji macam anak Pakcik Zahid aku nombor 3. Pakcik Zahid aku pelik lah, macam muka anak aku. Dia cakap macam tu. Korang ingat tak tadi waktu Anissa diambil anaknya adalah pada anak dia yang nombor 5. Tapi yang Pakcik Zahid aku nampak, muka budak 3 tahun tu sebiji dengan muka anak lelaki dia nombor 3. Korang faham tak apa yang aku cuba sampaikan kat sini? Maksudnya nenek tu memang confirm ambil anak Pakcik Zahid aku pada 3 tahun yang lepas. Dan budak tu dah besar dan sedang ikut nenek tu. Tapi siapa pula perempuan yang lahir selepas dia dah ambil tu? Okey, korang ingat tak aku cakap tadi? Waktu scan tu nampak ada something, benda yang tertindih, benda yang bertindih dengan Muhammad Anas Shah tu. Ingat tak? Dan yang diambil tu adalah Anas, bukan nama sebenar. Dipendekkan cerita lah nak bagi korang faham. Sebenarnya Anissa, isteri Pakcik Zahid aku tu, mengandungkan sepasang kembar. Dan nenek tu datang 3 tahun lepas, ambil yang lelaki sahaja. Yang perempuan tu ditinggalkan. Sebab itulah waktu scan nampak lelaki, mungkin yang bertindih tu
adalah yang perempuan tu, tapi tak nampak kan sebab bertindih. Yelah, teknologi secanggih-canggih mana pun tak semua benda kita boleh nampak kan. So yang kena ambil tu adalah lelaki tu, Anas Shah. Yang perempuan tu selamat dilahirkan. So mungkin kembar, semua orang tahu kembar ni dia semua orang tahu kembar ni dia satu kandungan yang sama kan. Maksudnya semua hati otak dia macam bersatu. Maksudnya seorang hilang, seorang boleh rasa macam tu. Mungkin bayi perempuan, maksudnya kembar kepada Anas Shah ni, terkejut waktu kembarnya kena ambil oleh nenek tu. Mungkin rohnya je yang diambil dan badannya masih lagi dalam tu. Tak tahulah kan. Dan waktu dia seru-seru tu mungkin kembali balik roh anak dia yang perempuan ke, tak pasti, tak tahu macam mana how it works, tak tahu macam mana ia terjadi. Tapi itulah yang terjadi yang sebenarnya. Sebab tu yang lahir tu adalah perempuan dan bukan lelaki macam diorang dah scan sebelum ni. Kenapa muka budak lelaki yang Pakcik Zahid aku nampak dalam mimpi tu adalah sebiji macam muka anak nombor 3? Sebab dia nama pun adik-beradik kan. So mungkin muka kembar tu adalah sama dengan muka anak nombor 3. Siapa tahu kan. Kiranya memang dia kenal muka anak dia. Tak, kalau korang tonton video aku daripada awal aku sampai sekarang, aku ada seorang lagi Pakcik M yang dia memang brutal. Memang dia boleh nampak macam-macam. Dia ganas, aku tak tahulah perkataan apa yang sesuai untuk dia. Tapi kiranya dia memang nampak benda-benda ni dan dia memang ada ilmu sikit lah pasal benda-benda ni. Selepas kejadian sukun berdarah tu terjadi, dan dia pun ceritalah benda ni dekat Pakcik M aku, yang pakcik aku yang brutal tu. Dan pakcik brutal aku ni tahu yang sebenarnya dia cakap, kau ingat tak aku nampak kan cucu nenek itu yang muka macam anak kau tu? Tu memang anak kau tu. Itu anak kau yang diambil 3 tahun lepas. Lepas tu kau ingat tak, kau nampak tak lagi seorang perempuan yang umur macam 10 ke 9 tahun tu? Itu pun sebenarnya salah seorang budak perempuan ataupun anak yang diambil dekat sebelah rumah sewa kau yang kau duduk dulu tu. Sekarang dia dah tak duduk lah dekat situ. Kiranya perempuan yang junjung kayu tu, yang pikul kayu api tu pun adalah manusia, roh manusia yang diambil nenek tu daripada salah seorang penyewa yang tinggal berdekatan dengan Pakcik Zahid aku. Aku masuk tak kenal sebab aku tak duduk sini lagi. Tapi mak aku mungkin kenal. Pakcik M aku cakap, budak perempuan tu lah anak pakcik yang duduk dekat salah sebuah rumah, yang mana isterinya pun waktu tengah mengandung, anaknya pun hilang dalam kandungan. Dan tak lama tu dia pindah rumah. So budak perempuan tu adalah anak dorang. So sekarang ni nenek tu dah ambil seorang budak perempuan dan juga seorang budak lelaki daripada roh alam manusia ni kiranya. Tapi dia ambil secara baik lah. Baik tak baik lah maksudnya kan. Sebabnya tak tahulah, mungkin nenek tu kesepian sorang-sorang dekat belakang tu. So dia nak someone ataupun cucu-cucu teman dia. Itu tak tahulah kan. Dan kenapa dia ambil itu pun aku tak pasti. Dan Alhamdulillah aku sekeluarga yang duduk lagi dekat dengan pokok sukun tu, Alhamdulillah tak nak cakap pasal na'udzubillah min zalik, kita orang semua tak ada nampak ataupun terjadi apa-apa yang pelik. Dan cerita ni berlaku beberapa tahun lepas. Dan mungkin budak tu sekarang dah 5 ke 6 tahun macam tu. Si Anissa ni dah selesai melahirkan nombor 5 yang perempuan tu. Dia ada lahirkan lagi anak nombor 6. Sebelum anak nombor 6 tu lahir, dia lagi seorang dalam kandungan yang mana dia mimpi waktu anaknya pun dah dalam kandungan ni dah besar jugalah. Dia mimpi, yang ni seram. Dia mimpi perempuan macam lembaga hitam, macam ahli sihir dia cakap. Kuku dia panjang, hitam. Kuku tangan, kuku kaki dia panjang, rambut dia menggerbang, muka dia sangat menyeramkan, macam perempuan sihir. Anissa ni cakap, dia datang dekat Anissa ni waktu Anissa ni tengah mengandungkan anak nombor 6. Waktu tu dia tebuk dekat bahagian dada sampai ke perut, sampai ke tekak. Masa tu Anissa cakap memang mimpi tu sangat-sangat menyakitkan. Dan selepas dia bangun daripada mimpi tu, dia gugur anak nombor 6 tu. Dan itu sangatlah menakutkan. Berbanding nenek tu minta dengan cara yang elok dan beranak dengan cara normal dalam mimpi tu. Dan bayi tu hilang. Waktu dia melahirkan nombor 6 tu, bayi tu dia ambil dengan cara yang sangat kasar. Dan memang tak ada rezeki, memang gugur waktu tu. Tak lama tu ada rezekinya, dia mengandung lagi. Dan dapatlah kiranya kalau ikut susunan, itu dah jadi anak ke-7 lah kiranya, sebab sebelum tu dah gugur kan. Tapi bayi tu selamat dilahirkan. Dan sekarang anak Pakcik Zahid aku ni ada 6 total. Semuanya membesar dengan comel dan baik. So kisah tu tamat dekat sini.
Kiranya ini semua adalah flashback, dan waktu masa dia tu korang kena tengok balik cerita aku yang sukun berdarah tu supaya korang faham sebenarnya apa yang terjadi. Dia macam pusing sini pusing sana tau, sebab dia 3 tahun lepas, lepas tu dia back kepada tu balik, macam tu. Long story short, semuanya berakhir dengan baik, Alhamdulillah. Pakcik saya aku pun memang dah tak duduk sini, memang dia dah pindah tempat lain. Dan dia pun dah bahagia sekarang. Dulu pun bahagia jugalah kiranya, tapi sekarang lagi bahagia. So aku tak tahu sebenarnya apa yang ada dekat belakang rumah aku. Sebabnya ramai orang cakap bukan keluarga aku je, memang orang asing ke orang apa ke yang pergi dekat belakang tu. Dan memang hutan, memang semak, dan macam-macam diorang dah nampak. Bukan satu benda je, bermacam-macam benda yang dinampak dekat belakang tu. Sejujurnya aku pun tak tahu sebenarnya apa yang ada dekat belakang tu, sebab aku tak pernah pergi sampai belakang. Sebab belakang tu semak samut. Abang aku pernah camping dengan pakcik saudara aku dan kawan-kawan, beberapa kawan dia dekat belakang tu waktu tahun-tahun sebelum ni. Dan malam-malam diorang memang tak boleh tidur, diorang dikacau oleh something, boleh macam-macam bunyi dan macam-macam penampakan. Memang ada something kat belakang tu. Tapi aku ni, aku tahu aku tak sekuat orang yang lain, dan aku tak juga selemah macam orang lain. Aku tengah-tengah, dan aku bersyukur dengan apa yang aku ada sekarang. Dan Alhamdulillah, aku berterima kasih lah sebab korang tengok cerita ni daripada awal sampai akhir. Dan minta maaf kalau aku terkasar, tersilap bahasa, mengguris mana-mana pihak, aku minta maaf. Semua yang aku nyatakan dalam cerita ni adalah bukan nama sebenar, okey? Mana-mana cerita aku sebelum ni semua bukan nama sebenar. Itu ceritanya adalah benar, tapi namanya bukan nama sebenar. Kepada sesiapa yang tak follow aku, boleh follow aku dekat TikTok. Aku ada letak attach link ni dekat bawah ni. Kepada mama yang belum subscribe, boleh tolong subscribe kan button lonceng tu supaya korang tahu kalau aku ada upload cerita yang baru, yang paling latest sekali, okey? Tak faham apa-apa, boleh komen kat bawah. Aku akan cuba balas daya aku. Minta maaf banyak sebab aku jarang upload dah lately. Tapi aku akan cuba sebab banyak komen-komen yang membina, yang cakap aku punya video ni ada potensi untuk maju. Memang aku terima kasih sangat-sangat, dan aku sangat-sangat hargai. Terima kasih menonton daripada awal sampai akhir. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Tekepik intai cakap wujudnya memanggil curiga. Assalamualaikum. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين أمة. I know you can hear me. Open up the door. I only wanna